Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Aina Najwa binti Cik Zulkarnain, nombor matrik I1810256. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang jenis masalah. Jenis masalah yang saya dapati dalam kajian kes ini ialah konflik antara hubungan menantu dan ibu mertua. Dalam kajian kes ini ialah ibu mertua ibu mertua ni selalu melontarkan kata-kata dan menegur dalam bentuk sindiran, terutamanya berkaitan dengan cucu. Okey, ibu mertua dia ni selalu menganggap yang menantu tidak pandai menjaga anak, sedangkan menantu yang melahirkan, menyusu dan menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang. Selain itu, ibu mertua ni selalu menegur dengan cara sindiran yang menyebabkan menantu berasa tertekan dan terasa hati. Seterusnya ialah tiada komunikasi antara menantu dan ibu mertua kecuali pada hari perayaan dan setiap kali hantar dan ambil ibu mertuanya dari kampung. Ini terjadi kerana banyak kata-kata dan tindakan ibu mertua yang membuatkan hati menantu terasa. Okey. Selain itu, ibu mertua ni merasakan anaknya tidak berguna kerana ibu dan ayah menantunya mempelawa ibu mertua makan makanan yang dibeli oleh anaknya, iaitu abang kepada menantulah. Jadi ibu mertua ni terasa hati dan menganggap anaknya ini tidak berguna sebab tidak memberikan mereka makanan. Okey, yang terakhir ialah ibu mertua tidak menghormati privasi menantu. Kat sini menantu ni berasa macam tertekan kerana bilik tidur mereka ialah tempat dia berehat dan tempat dia bermanja dengan suami dia. Okey, ibu mertua ni selalu membuka pintu bilik tanpa kebenaran dan tanpa mengetuk pintu dahulu. Jadi ibu mertua ni selalu keluar masuk bilik mereka tanpa menghormati hak privasi menantulah, dan menyebabkan menantu berasa rimah sebab dia rasa dia ni selalu diperhatikan oleh ibu mertuanya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Nur Salim Abdul Kamil, memegang nombor matrik I181030004. Okey, kita terus kepada slide seterusnya, yakni latar belakang klien. Okey. Latar belakang klien ni adalah klien ni merupakan seorang isteri di mana beliau dan suami telah berkahwin selama 6 tahun, dan hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Okey, apa yang terjadi dalam hubungan ataupun sepanjang perkahwinan mereka ni adalah konflik di antara klien dan juga ibu mertuanya, yakni di mana ibu kepada pasangannya lah, ibu kepada si suami. Okey, apa yang terjadi adalah yang telah diceritakan oleh klien sendiri pada awal perkahwinan ataupun di mana waktu pasangan, yakni klien dan juga pasangannya sedang bercinta, ibu si suami, maksudnya ibu mertua klien okey dalam keadaan, maksudnya menerima klien, maksudnya merestui hubungan mereka. Okey, setelah berkahwin, selepas setahun berkahwin, ayah mertua klien, yakni bapa kepada si suami, telah meninggal dunia, yang ini menyebabkan si ibu mertua klien tiada tempat untuk orang cakap tempat berkongsi masalah dan semuanya lah. Jadi menyebabkan perkara tersebut sedikit sebanyak mengganggu dan menimbulkan konflik di antara klien dan juga ibu mertua, di mana ketika selepas klien melahirkan cahaya mata yang pertama, si ibu mertua menjaga cucunya itu seperti orang cakap menatang minyak yang penuh lah, maksudnya jaga dengan baik. Tapi perkara tersebut membuatkan si ibu, yakni klien sendiri,
merasa tersinggung ataupun ada terasa hati dengan tindakan ibu mertua. Seperti tindakan ibu mertua tu seperti membuatkan yang klien ni tidak pandai jaga anak, macam tu. Jadinya adalah kata-kata seperti menyindir apa klien, yang paling klien orang cakap yang membuatkan tak boleh diterima oleh klien adalah apabila apabila tinggal bersama mereka, ibu mertua tidak menghormati privasi, seperti masuk ke dalam bilik tanpa mengetuk pintu, lepas tu mengeluarkan kata-kata yang boleh menggores hati. Itulah sedikit sebanyak latar belakang klien. Mana apa yang terjadi, perkara ni menyebabkan klien dan ibu mertua tidak bertegur sapa. Walaupun duduk sebumbung, ada ketika duduk sebumbung mereka tidak bertegur sapa. Itulah dia sedikit sebanyak latar belakang klien. Okey, kita terus pada slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa binti Mat Gani, I1810264. Okey, saya akan teruskan dengan penerokaan untuk isu keseluruhan dan isu sebenar. Okey. Untuk isu keseluruhan, kes ni melibatkan sepasang suami isteri. Mereka ni telah pun berkahwin hampir 6 tahun dan dikurniakan cahaya mata yang pertama. Klien ni menghadapi masalah dengan ibu mertuanya sejak bapa mertua klien meninggal dunia. Jadi disebabkan oleh itu, klien telah meminta ibu mertuanya untuk tinggal bersama dengan klien dan juga suami. Dan ibu mertua klien telah pun datang ke rumah klien selama sebulan dan bergilir dari semasa ke semasa ke rumah kakak kepada ibu mertua klien dan bergilir dengan klien. Okay, setelah dikurniakan anak pertama, ibu mertua klien ni melayan anak cucunya dengan penuh kasih sayang, tetapi ada sedikit salah faham di situ, iaitu apabila ibu mertua mula menegur klien dengan sindiran, seperti mengeluarkan kata-kata yang berbentuk sindiran terhadap klien, seperti tidak menjaga anak dengan baik, tidak pandai menguruskan keluarga. Jadi disebabkan oleh itu berlakunya konflik yang lebih teruk, iaitu klien mula tidak berkomunikasi antara dengan ibu mertua. Konflik itu berterusan dari tahun ke tahun. Klien cuma menegur ibu mertuanya pada hari raya dan juga apabila klien ingin pulang ke rumah lah, iaitu bila ibu mertua ingin pulang ke kampung, dan juga apabila klien melawat ibu mertua hanya untuk bersalaman sahaja. Setelah itu timbul lagi konflik, iaitu apabila ibu mertua klien tidak meminta izin daripada klien dan juga suami klien untuk memasuki bilik klien dan juga pasangannya. Hal ini disebabkan oleh klien mula rasa tidak gemar dan juga tidak suka terhadap ibu mertuanya. Klien juga mengatakan bahawa klien sayang pada ibu mertuanya, tetapi disebabkan oleh cara ibu mertuanya itu melayannya, klien menganggap bahawa ibu mertua tidak suka padanya dan menganggap bahawa klien merampas kebahagiaan ibu mertuanya. Dan juga ibu mertua klien ini juga pernah menyatakan bahawa dia pernah memberi hujah kepada anak lelaki beliau, iaitu suami klien,
beliau mengatakan bahawa apabila anak yang taat itu adalah beliau sanggup berbakti kepada kedua ibu bapanya. Jadi di situ klien menganggap bahawa ibu mertua klien ini beri respon yang negatif terhadap dia, terhadap klien, dengan mengatakan bahawa klien ini telah pun merampas kebahagiaan ibu mertua dan juga anaknya. Okey, untuk isu sebenar ni apabila diteliti dengan baik, klien ni sebenarnya dia tiada tempat untuk meluah. Klien tidak pernah meluahkan perasaannya ataupun tidak pernah meluahkan apa yang mengganggu dirinya selama ini sepanjang berlakunya konflik antara beliau dan juga ibu mertua. Klien tidak pernah memberitahu sesiapa kecuali suaminya. Namun klien tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya daripada suami, kerana apabila beliau meluahkan tentang ibu mertuanya terhadap suami hanya mendiamkan diri kerana suami sangat patuh pada ibunya dan juga suami tidak tahu bagaimana ingin meluahkan tanpa menyinggung perasaan ibunya sendiri. Dari sini terdapat lihat klien terganggu dari segi emosinya. Beliau mengharapkan suaminya itu dapat meluahkan apa yang dirasai olehnya kepada ibu mertua sehingga konflik itu tidak berlaku lagi. Namun disebabkan oleh suami kepada klien ini tidak dapat meluahkan kepada ibunya, maka klien telah pun berjumpa dengan kaunselor untuk meluahkan apa yang mengganggu fikirannya selama ini. Saya Nur Zafira Husni binti Zainun, I18102-800. Saya akan membentangkan tentang teori dan teknik yang sesuai dengan kajian kes yang kumpulan kami dapat. Okey, saya menggunakan pendekatan multigenerasi. Okey, metode multigenerasi ni menurut Bowen, pendekatan ini berfokus kepada strategi ataupun cara bagaimana untuk membentuk seseorang individu dengan konsepkan diri yang sihat, yang mana individu ini mampu berinteraksi dengan orang lain. Jadi apabila konsepkan diri individu itu sihat, jadi dia boleh berkomunikasi, boleh bersembang, boleh bercakap-cakap dengan anggota keluarga yang lain. Okey, kekuatan anggota keluarga melawan dapat mengelak individu dalam keluarga melakukan gangguan. Okey, apa maksudnya? Maksudnya bila seseorang individu itu ataupun ahli keluarga itu ditorture ataupun dikata perkara yang tidak baik, dia boleh melawan, boleh kata, dia boleh balas balik. Maksudnya dia berani untuk meluahkan apa sebenarnya yang dirasai, apa sebenarnya yang dia mahu. Jadi dia bukan jenis yang diam lah. Dia bukan diam. Dia berani melawan ataupun berani berkata benar, berani meluahkan apa yang dia rasa. Okey, faktor dari masalah individu hanya dapat difahami dengan melihat kepada peranan keluarga dalam unit sosial. Okey, menurut teori Bowen ni, individu itu bermasalah ataupun bagaimana boleh wujud masalah tu dalam diri ahli keluarga. Apabila ada ahli keluarga yang tidak memainkan peranan yang baik ataupun peranan yang tidak dijalankan secara bertanggungjawab, ataupun ada yang culas, ada yang penting diri sendiri, ada yang tamak, dengki. Bila peranan tak dijalankan dengan baik, maka akan ada masalah pada anggota keluarga yang lain. Seperti tak senanglah dengan sikap yang tak baik tu. Lepas tu jadi bergaduh. Okey, dalam konteks kes ini, dalam konteks kes seorang menantu yang mempunyai konflik dengan ibu mertuanya ni,
Okay, dalam kes ini kelemahan klien ialah klien tak dapat, dia tak mampu nak meluahkan, dia tak mampu nak lawan balik apa yang ibu mertua dia kata kat dia. Hingga kan ibu mertua dia bebas lakukan apa-apa yang dia nak. Ibu mertua dia juga bebas untuk ucapkan, untuk buat, untuk ganggu apa-apa yang ibu mertua dia nak lah. Sampai ibu mertua dia bebas lakukan apa-apa saja. Ini sebab menantu tu jenis yang diam, dia tak melawan, dia tak tunjukkan perasaan dia sampai ibu mertua dia ingatkan tak apa, boleh je. Mungkin itu yang ibu mertua dia rasakan, ibu mertua dia fikir. Sebab menantu dia tak melawan apa-apa, tak bertindak balas apa-apa. Mungkin juga ibu mertua dia semakin mengganggu menantu ni sebab dia nak menantu ni berinteraksi dengan dia. Dia nak menantu ni berkomunikasi, bercakap dengan dia. Tapi sebenarnya ibu mertua ni salah bila ibu mertua semakin membuat masalah, semakin buat gangguan ataupun buat perkara yang menantu ni tak suka. Jadi itu sebenarnya lagi menyukarkan mereka untuk berinteraksi. Itulah yang saya faham, itulah yang saya dapat jelaskan. Okey, sampai ibu mertua ni mengganggu privasi anak dan menantunya. Yang mana ibu mertua ini tanpa segan silu masuk bilik anak dan menantunya. Kadang-kadang tanpa ketuk pintu ataupun ketuk pintu sekali dua kali terus buka tanpa menunggu kebenaran daripada anak dan menantunya. Kadang-kadang isteri tu berpakaian yang santai tapi ibu mertuanya tidak memahami, tidak faham. Okey, jom kita tengok pendekatan multigenerasi dalam kaunseling keluarga. Okey, cara untuk mencapai tujuan ini melibatkan penilaian atas diri sendiri dan keluarga dengan beberapa kaedah. Salah satunya menggunakan genogram multigenerasi. Okey, dalam genogram ini ada tiga generasi yang mana disusun daripada aras atas sekali ataupun line paling atas adalah untuk ibu mertua, bapa mertua dan ayah dan juga ibu kandung menantu tersebut. Kemudian generasi kedua adalah generasi suami dan juga menantu itu sendiri. Menantu itu dan suami itu generasi yang kedua. Dan generasi yang ketiga adalah anak-anak lah bagi menantu dan suami. Maksudnya anak-anak kepada klien itulah. Okey, itu 3 generasi. Okey, hubungan ni boleh kita analisiskan daripada genogram ini. Okey, inilah dia genogram klien dalam kes ini. Okey, kita lihat pada yang pangkal tu. Pangkal itu adalah ibu mertua. Pangkal itu adalah bapa mertua kepada klien. Bapa mertua klien telah meninggal dunia. Dan ibu mertua klien masih adalah dalam situasi kes ini. Okey, hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak. Anak inilah suami kepada klien. Maksudnya suami klien ni adalah anak tunggal. Dia seorang sahaja, anak tunggal dalam keluarga. Jadi ibu mertuanya mestilah akan menatang sang suami ini, suami kepada klien ini bagi minyak yang penuh. Sebab itulah ibu mertuanya amat mengambil berat tentang suami ni ataupun tentang keluarganya, tentang anak cucu menantunya. Sebab itulah dia selalu bagi klien itu mengganggu, tapi bagi ibu mertuanya mungkin itu adalah tanda dia peduli, tanda dia mengambil berat. Okey, kemudian bagi keluarga klien pula, yang hijau itu adalah bapa petak, yang merah tu adalah ibu kepada klien. Dua-dua masih adalah. Kemudian klien dalam cerita ini, klien mempunyai seorang abang
dan sebenarnya tak dinyatakan klien anak yang keberapa, tapi klien adalah seorang perempuan, jadi saya buat bulat lah. Bulat mewakili perempuan. Dan kemudian klien mempunyai 2 orang anak. Jantina anaknya itu juga saya tidak pasti, tapi saya tahulah ada 2 orang. Okey, ini adalah genogram keluarga. Okey, sekarang ni dalam kes ini ibu mertua mempunyai krisis dengan menantunya. Jadi dalam genogram ini dapatlah kita nampak bahawa generasi pertama, iaitu pada ibu mertua dia, mempunyai hubungan yang krisis, hubungan konflik terhadap generasi kedua, iaitu pada menantu. Dan ini sebenarnya memberi kesan kepada ahli-ahli keluarga yang lain, termasuklah ahli keluarga sang menantu, termasuk pada ibu dan ayah kandung menantu dan juga adik-beradik menantu ini. Anak-anak ataupun cucu bagi ibu mertua itu juga sebenarnya memberi kesan lah, terkesan dengan sikap ataupun perbalahan, pergaduhan, konflik antara ibu mertua dan menantu ini. Okey, sekarang kita akan pergi kepada teknik pendekatan multigenerasi. Okey, menurut Bowen, pendekatan ini berfokus kepada keluarga multigenerasi dan pentingnya memahami dan menghadapi pola-pola di masa lalu. Okey, agar dapat menghindari pengulangan tingkah laku tertentu dalam hubungan antara peribadi. Maksudnya, seseorang itu pada masa lalu telah buat satu perkara yang sebenarnya sebaiknya tidak diulang pada masa kini. Maksudnya dia kena improve. Itulah yang saya fahami daripada ayat ni. Dia kena improve. Jadi menghindari pengulangan tingkah laku dalam hubungan peribadi. Contoh macam klien dalam kes ini kan. Okey, klien perlu menghindarkan tingkah laku tertentu yang tidak disukai oleh ibu mertuanya. Contoh, ibu mertuanya tidak suka dia contoh ibu mertua dia suka masuk bilik sesuka hati. Jadi, apa yang klien boleh lakukan adalah klien harus mengunci. Bagi pendapat saya, klien sepatutnya menghindari tingkah laku yang memberi kesan tu dengan cara dia kunci pintu bilik rumah, pintu bilik dia. Supaya ibu mertua dia tak adalah boleh tanpa izin masuk kan. Jadi klien kena ubah tingkah laku tu. Jangan biarkan apabila ibu mertuanya menetap di rumah klien, jadi klien kena lebih peka untuk sentiasa ingat bahawa klien perlu mengunci pintu bilik tak kala klien dan suami dan juga anak-anak kecilnya berada di dalam bilik, supaya dapat menghindarkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh klien ini berulang lagi. Klien kan tak suka ibu mertua sesuka hati masuk bilik, tak hormat privasi waktu klien tengah berpakaian yang tidak sepatutnya dilihat orang lain, tapi ibu mertuanya ada di situ. Baru keluar daripada klien baru lepas mandi. Jadi perkara-perkara ini boleh dihindarkan dengan cara klien mengunci pintu biliknya. Itulah. Kemudian teknik pertama sebenarnya, teknik dalam pendekatan multigenerasi ini adalah teknik sculpting. Sculpting iaitu satu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga menyatakan kepada anggota lain tentang persepsinya dalam berbagai masalah hubungan. Dalam teknik ini, klien diberi izin untuk menyatakan isi hati
ataupun persepsi ataupun perasaan, pendapat, pandangan, apa lagi? Apa yang tidak disukai, apa yang disukai, secara verbal atau secara verbal tanpa ada rasa cemas. Dan tanpa masuk campur dari anggota keluarga yang lain. Okey. Jadi, dalam kes ini klien iaitu menantu tu lah, dia beri izin untuk menyatakan persepsinya. Klien kena nyatakan persepsi dia terhadap ibu mertua dia. Jadi dalam teknik scalping bagi kes klien ini, menantunya perlu meluahkan, menyampaikan persepsinya kepada ibu mertua. Jadi dua orang yang terlibat dalam teknik ni, menantu dan ibu mertua. Okey, jadi menantu ini dapat meluahkanlah apa benda yang dia tak suka, benda yang buat dia geram, benda yang buat dia kecewa, benda yang sebenarnya dah lama dia dah tegur, yang sebenarnya dah lama dia nak berterus terang kepada ibu mertuanya, tapi dia tidak berani. Jadi dalam sesi kaunseling keluarga inilah, dengan menggunakan teknik ini, klien dapat meluahkan dengan sebenar, dengan rasa ragu-ragu, tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa takut. Jadi dalam sesi inilah klien dapat meluahkan. Yang ibu mertua ni memang banyak masuk campur hal keluarganya, hal rumah tangga, hingga hubungan mereka antara mereka berdua mencari keruh. Namun sebenarnya saya nak puji suami klien, sebab suami klien seorang yang menyokong klien, dan ini memberikan sistem support kepada klien. Kalau tak, klien mesti akan mempunyai tekanan perasaan yang lebih tinggi. Sebab klien, kalau suami dia tak memberi support, klien bukan sahaja akan menghadapi tekanan ataupun stres tentang ibu mertua, tapi juga tentang suami, dan juga mesti akan stres tentang anak-anak, sebab suami tak memberikan kerjasama dalam menguruskan anak. Okey, seterusnya adalah teknik role playing. Okey, role playing ataupun bermain peranan, iaitu satu teknik yang memberikan peranan tertentu kepada anggota keluarga. Maksudnya contoh peranan tersebut adalah peranan orang lain dalam keluarga itu. Misalnya anak memainkan peranan ibu. Contohnya macam menantu memainkan peranan ibu mertua, ataupun ibu mertua memainkan peranan sebagai anak, sebagai menantu tersebut. Dengan cara ini, menantu ataupun ibu mertua akan terlepas atau terbebas dari perasaan-perasaan menghukum, perasaan tertekan, dan juga perasaan lain-lain macam geram, kecewa, rasa marah, benci, rasa annoying. So akan terbebas lah. Okay, dalam kes ini, menantu tersebut boleh bertukar peranan. Menantu tu boleh bertukar peranan, role playing ni, menjadi ibu mertua, supaya dia dapat rasalah apa sebenarnya yang ibu mertua dia ni rasai. Sebab ibu mertua dia merupakan ibu tunggal, tinggal seorang diri, mempunyai hanya seorang anak lelaki, dan itulah anak tunggal dalam keluarganya. Keluarganya cuma ada dua orang, iaitu dirinya sendiri, iaitu ibu mertua tu, dan juga suami kepada klien. Jadi cuma ada dua orang. Dalam teknik role playing ni memang memang klien dapat merasailah apa sebenarnya yang dihadapi, dilalui oleh ibu mertua setiap hari. Dan sebenarnya nanti klien akan tahu mengapa ibu mertuanya kerap ataupun suka mengikuti anak-anak saudaranya pergi bercuti. Yalah, sebab orang tua akan rasa sunyi, akan rasa perlukan teman ataupun masa untuk bergembira, tapi sebab sendirian, jadi akan mengikut keluarga lain lah.
yang mana ataupun keluarga yang boleh menerima ibu mertuanya ni. Keluarga yang boleh menerimanya. Okey. Sebab ibu mertuanya mungkin jarang mengikuti ataupun bercuti bersama klien dan suaminya, kerana hubungan yang tegang inilah. Hubungan yang tegang ni menyebabkan ibu mertuanya pun jadi tak selesa untuk bercuti bersama mereka. Okey. Dan bukan sahaja menantu boleh bertukar menjadi ibu mertua, tapi ibu mertua juga boleh bertukar peranan menjadi menantu. Ibu mertuanya akan rasalah apa yang menantu ni rasa, apa yang menantu ni fikir. Bila menantu ni sebagai ibu macam dikatakan tidak pandai menjaga anak, itu cucu tu lah. Sebab ibu mertuanya ada mengatakan bahawa klien ini tidak pandai menjaga anak. Okey, seterusnya yang ketiga adalah teknik reflection. Okey, teknik ini refleksi usaha klien, usaha kaunselor memperoleh informasi dengan lebih mendalam tentang apa yang dirasai oleh klien. Dengan cara contohnya membuat refleksi perasaan, refleksi pengalaman, refleksi pemikiran dalam proses mendengar, dalam proses kaunselor mendengar segala penceritaan klien. Kaunselor akan menyemak, di mana kaunselor memerhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh klien. Maksudnya kaunselor pada masa ini memang meneliti, memang mendengar dengan penuh tumpuan supaya boleh mengeluarkan poin-poin penting ataupun apa sebenarnya perasaan klien. Kadang klien kata tidak mengapa, saya okey saja, tapi sebenarnya klien sedih, ataupun klien bercakap saya rasa ibu mertua saya suka menyibuk hal saya, tidak menjaga privasi. Hari-hari saya stres, saya cerita kepada suami, tapi suami tidak tahu nak buat apa. Kat sini kita boleh buat satu refleksi pemikiran bahawa klien ini tidak suka dengan tingkah laku ibu mertuanya dan buntu bagaimana untuk menyelesaikan konflik hubungan ini. Okey, kemudian refleksi perasaan, contoh macam klien bercerita tanpa ada disebutkan satu perasaan yang sebenarnya dirasa, tapi kaunselor dapat tangkap lah. Kaunselor dapat tangkap sebenarnya itu adalah rasa sedih. Klien sebenarnya sedih bila privasinya diabaikan, tidak dijaga oleh ibu mertua. Ibu mertua tidak memahami yang klien ini inginkan privasi. Sebenarnya dia rasa sedih sebab dulu klien dan ibu mertua memang sangat rapat, tapi sejak dah berkahwin, ibu mertuanya seperti tidak reti, tidak tahu menjaga hubungan, tidak tahu menjaga hati menantu itu. Okey, kemudian pengalaman. Pengalaman, antara pengalaman yang boleh dijadikan refleksi adalah pengalaman klien semasa semasa anak dan suaminya, termasuk juga dirinya,
dijangkiti penyakit denggi. Pada waktu itu ibu mertua, ibu dan juga ayah kandung klien ada di rumah, datang melawat, dan abang kepada klien ada membeli makanan, dan ayah dan ibu bapa klien ada mengatakan makanan ini dibeli oleh abang kepada klien, namun ibu mertuanya jadi fikir lain. Dia fikir negatif. Dia fikir bahawa ibu ayah kepada klien tu nak merendah-rendahkan anak kepada ibu mertua tu. Maksudnya suami klien lah, nak merendah-rendahkan suami klien sebab suami klien sakit, tak boleh nak beli makanan. Ibu mertuanya rasa begitu. Jadi dalam penceritaan klien mengenai keadaan itu, situasi itu, kaunselor boleh membuat refleksi semula. Apa yang telah berlaku, apa pengalaman klien yang dah terjadi. Okey, saya rasa setakat itu untuk teori dan teknik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif bin Azwar. Nombor matrik AIS 1730246. Jadi, saya akan menerangkan bahagian saya berkenaan dengan kemahiran yang boleh diaplikasikan. Terdapat 9 kemahiran yang ada pada kajian kes yang diberikan, iaitu yang bertajuk Ibu Mertua Tidak Hormati Privasi. Okey. Yang pertama adalah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar adalah kemahiran yang sangat penting, iaitu menjadi kemahiran asas dalam sesi yang dijalankan. Iaitu kemahiran ini kita akan mendengar sebaik mungkin, kaunselor akan mendengar sebaik mungkin dan mendengar segala isu yang dinyatakan dan segala isu sebenar. So kemahiran ini sangat penting kalau nak membuatkan klien itu merasakan penceritaannya itu didengar oleh seorang kaunselor. Jadi, kemahiran mendengar ni kita boleh kaitkan dengan SOLA. SOLA ni apa? SOLA ni ialah squarely face, open posture, lean forward dan eye contact. Serta yang kelima adalah relax, R. Okey, yang pertama ialah squarely face. Squarely face ni ialah kita tegakkan muka kita. Kita memberikan pandangan yang terbaik kepada klien kita. Dan yang kedua adalah open posture. Open posture ni kita buka kita punya bidang, kita bagi kita punya biar nampak yang kita ni betul-betul nak dengar apa yang ingin diluahkan oleh klien kita. Dan yang ketiga adalah lean forward. Kita condongkan sikit kita punya badan ni supaya yang klien ni merasakan yang okey, kaunselor ni dia betul-betul nak dengar cerita kita. Yang keempat adalah eye contact. Eye contact ni kita betul-betul kena pandang. Kita tengok dia punya wajah tu. Kita jangan tengok jam, kita jangan tengok luar, jangan tengok tempat lain. Kena fokus pada kita punya klien supaya dia rasakan yang kita ni betul-betul nak bantu diri dia. Okey. Dan yang kelima, kita kena relax. Okey, walaupun klien itu datang dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang marah, yang kecewa segalanya, kita kena relax. Control kita punya sesi. Kita kena lead kita punya sesi. Okey, dekat dalam kemahiran mendengar ni, kita kena dengar segala isu-isu yang diterangkan oleh klien lah, yang dinyatakan. Kita kena tahu, kaunselor kena tahu klien ni sedang menceritakan adakah ini isu dinyatakan ataupun ini adalah isu sebenar. So kaunselor kena bijak di situ. Dan yang kedua adalah kemahiran menyoal. Kemahiran menyoal ini sangat-sangat membantu kaunselor kerana kemahiran ini dipecahkan kepada dua, iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Soalan tertutup hanya digunakan apabila untuk
dapatkan respon yang jawapannya sikit daripada seorang klien. Okey, soalan terbuka, kaunselor menggunakan soalan terbuka adalah untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas, yang lebih panjang. Contohnya kat sini yang saya boleh relatekan apabila kalau kita menggunakan soalan tertutup ni, bila kaunselor tanya macam mana keadaan dengan mak, macam mana keadaan dengan mak mertua, macam mana keadaan awak sekarang selepas kena denggi, kan dia pernah kena denggi kan, dia anak pertama dia dengan suami dia. Macam mana, soalan-soalan macam tu. Baik, sihat, alhamdulillah. So jawapan itu saja yang ada di soalan tertutup. Manakala di soalan terbuka pula, kaunselor bertanyakan soalan terbuka adalah untuk mendapatkan jawapan yang lebih panjang. Seperti contohnya macam dia menyatakan yang dia sayang ibu mertua dia, tapi dia tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh ibu mertua dia. Boleh awak terangkan kenapa awak boleh berkata begitu? Soalan-soalan macam tu. Itulah soalan terbuka untuk kita dapatkan jawapan yang lebih panjang. Dan yang ketiga adalah kemahiran merumus. Kemahiran merumus adalah sangat penting. Saya suka tekankan kat sini. Kerana kemahiran merumus ni adalah kita membuktikan yang kita ni betul-betul faham jalan cerita yang disampaikan oleh klien itu. Kemahiran merumus ni terpecah kepada dua, iaitu rumusan kecil dan rumusan besar. Rumusan kecil kita boleh menggunakan apabila klien itu menceritakan isu-isu yang disampaikan, dan kita boleh merumuskan sebersikit. Contohnya pada awal penceritaan klien, dia menyatakan yang dia adalah dia mula ada konflik dengan mak dia kan, tapi dia cakap dia sayang mak dia, tapi mak dia banyak, bila dia dapat anak seorang anak pertama tu, mak dia banyak memeli dia. Tapi dia tujukan kepada anak klien lah kan. Bila dia tujukan kepada anak klien, seakan-akan dia peli, dan klien merasakan yang aku ni tak pandai jaga anak ke. So kat situ bila jalan cerita tu diceritakan, dan kaunselor boleh menggunakan rumusan kecil, iaitu so daripada awak bercerita ini, saya mendapati yang awak ada konflik dengan ibu mertua awak, yang di mana awak menceritakan ibu mertua selalu memeli awak kan. Awak merasakan macam tu, seakan-akan awak rasa yang awak tidak pandai menjaga anak, sedangkan awak menyusukan, awak mengandungkan anak itu, awak beranak kan. So awak tahu macam mana. Kerana setiap ibu ni cara dia berbeza. Kan, mana ada ibu yang tak sayang anak, betul tak? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga lah rumusan kecil. Untuk rumusan besar pula, apabila kaunselor dah mendengar sebaik mungkin, kaunselor dah menyoal, dekat kemahiran menyoal tadi, saya lupa tambahkan sikit. Kemahiran menyoal kita boleh kaitkan dengan meneroka isu klien. Okey. So bila klien ni dah menceritakan segala penceritaannya daripada awal hingga habis kan, dia ada konflik sikit-sikit je, lepas tu sekarang ni bila isu dinyatakan, dia konflik sikit je kan, dia tak pandai jaga anak segala kan. Lepas tu bila di hujung-hujung penceritaan tu, barulah nampak isu sebenarnya, yang ibu mertua tu tidak menghormati privasi mereka kan. Sampailah dia baru lepas mandi, dia pakai tuala, ibu mertua masih ada dalam bilik mereka. Ibu mertua dia kan telah kehilangan suami. So kat situ kita boleh buat rumusan besar bila kita dah nak habis sesi lah. Jadi bila dekat sesi yang terakhir tu, kita buat rumusan besar, kita bagi tahu okey, daripada penceritaan awal tadi, awak ada cerita yang awak ada konflik dengan dengan ibu mertua awak kan? Sampai sekarang awak tak tegur dia, walaupun awak still salam, awak sayang dia, tapi awak tak bertegur kan. Awak kata awak sayang, tapi awak tak bertegur kat situ kan. Lepas tu bila hujung-hujung tu, sampai sekarang awak rasa macam privasi awak ni terganggu kan. Sampai ibu mertua awak boleh nampak awak punya aurat segala kan. Jadi awak tak selesa kat situ. Okay.
Itu adalah rumusan besar. Menceritakan segalanya rumusan besar. Okey. Dan yang keempat adalah kemahiran paraprasa. Kemahiran paraprasa ni adalah kaunselor menggunakan kemahiran paraprasa ni adalah untuk membuktikan yang kaunselor ni sedang memahami segala cerita klien itu. Bila contohnya macam, oh saya faham ceritaan awak ni semua. So kaunselor betul-betul faham dan dia masuk dekat dunia klien tu. Dia bawa diri dia masuk kat dunia klien tu. Okey, seterusnya adalah kemahiran dorongan minima. Okey. Dorongan minima, apa yang saya boleh relatekan dalam kajian kes ini adalah apabila klien dia dah berkongsikan dengan suaminya, tetapi dia tidak tahu nak ceritakan dekat siapa, tapi dia perlukan pandangan dan nasihat, pandangan dan kata-kata daripada kaunselor. Itu pasal dia jumpa kaunselor. Jadi bila dalam sesi itu, kaunselor dia banyak ulang yang dia sayang, tapi dia tidak bertegur sapa, dan dia akan banyak tak tahu macam mana nak mulakan penceritaan itu. Jadi pentingnya kemahiran dorongan minima ini apabila kaunselor membantu klien untuk bagi klien ni mudah untuk bercerita. Membantu klien ni untuk mudah untuk cerita. Kita dorong dia. Okay, kenapa boleh buat macam ni? Kan, kita dorong dia. Okay, seterusnya ialah kemahiran konfrontasi. Kemahiran konfrontasi ni apa yang saya boleh relate dengan dalam ni. Kemahiran konfrontasi ni yang seperti yang kita boleh tahu adalah kemahiran ni dia berkatakan sesuatu tetapi dengan kelakuan yang berbeza. Maksudnya orang cakap, senang cerita lah, orang cakap kau buat lain, kau cakap lain. Lebih kurang macam tu. Jadi konfrontasi ni, dia apa yang saya boleh relatekan dalam kajian kes adalah apabila klien ini dia berkatakan yang dia sayang mak mertua dia, tapi dia tidak bertegur siapa. Jadi kaunselor akan confront klien tersebut. Tadi awak ada kata yang awak sayang mak mertua awak, tapi awak tidak bertegur siapa sedar sekian lama. Boleh awak terangkan kat situ? Boleh awak jelaskan kat situ? Kat situ pula kita teruskan dengan kemahiran meminta penjelasan. Jadi kita akan suruh klien ni, boleh awak jelaskan tak? Supaya kita ni lebih faham. Kita dah confront dia, lepas tu kita minta dia beri penjelasan. So dia akan jelaskan. Okey. Seterusnya adalah kemahiran refleksi perasaan, iaitu yang kita boleh nampak adalah kemahiran refleksi perasaan ni adalah apabila banyak kata-kata dan seperti yang saya boleh relatekan dalam kajian kes adalah bila klien ada cakap banyak mak mertua dia ada kata dekat dia yang dia ni tak pandai jaga anak dengan cara pelian. Contohnya macam bila anak pertama dia dilahirkan kan, lepas tu mak dia mestilah sayang kan, sebab lama, umur 63 tahun baru dapat cucu. So agak lama lah perkara tu kan. Jadi bila dia dapat cucu tu, so dia akan banyak cakap dekat cucu tu, budak ni, ini kena macam ni, kena macam tu, kena macam ni, kena macam tu. Seakan-akan yang klien ni tidak pandai menjaga anak. Dia terasa kat situ. So bila dia terasa kat situ, dia akan cakap, saya sayang ibu mertua saya, tapi dia akan cakap macam tu. Jadi contohnya saya bagi dia akan cakap ini, saya sayang ibu mertua saya, tapi banyak kata-kata dan tindakan membuatkan hati saya terasa. Dia cakap macam tu, klien akan cakap macam tu. Jadi kaunselor perlulah bijak menggunakan kemahiran ini, iaitu menggunakan, nampaknya awak agak kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh mak mertua awak. So kita masuk dunia klien itu dan kita
seibarat macam kita ni rasa sama macam apa yang dia rasa. Kita menggunakan kemahiran refleksi perasaan ni. Nampaknya awak betul-betul kecewa dengan perbuatan. So, klien akan rasakan macam kaunselor ni betul-betul faham aku. Dan yang terakhir adalah kemahiran pendedahan kendiri. Kemahiran pendedahan kendiri ini sangat-sangat penting kerana kemahiran ini membantu klien untuk merasakan lagi aura-aura yang negatif yang ada pada diri mereka. Contohnya, apabila klien menceritakan yang dia ada konflik dengan mak mertua, kan, mak mertua tidak menghormati privasi mereka segala, kan. Jadi, kaunselor akan main peranan untuk menggunakan pendedahan kendiri dan menceritakan balik pengalaman yang dialami oleh kaunselor sendirilah. Contohnya macam kaunselor bercakap, apa yang awak alami sekarang ni sama macam saya pernah alami sebelum ni. Jadi pendedahan kendiri ini membantu bila kita menceritakan balik, kita pun ada pengalaman yang sama macam dia. Dan kita kena tambahkan sikit aura-aura positif supaya dia boleh nampak apa yang patut dia buat. Jadi bila menggunakan kemahiran pendedahan kendiri ini, klien akan merasakannya, oh rupanya bukan aku seorang je yang kena macam ni. Oh rupanya bukan aku seorang je kat dunia ni yang hadapi masalah-masalah macam ni. Dengan kemahiran pendedahan kendiri inilah membantu klien untuk merasakan dirinya bukan dia seorang je yang ada masalah macam ni. So kemahiran ni sangat-sangat membantu kaunselor dalam membantu klien mencelik akal. Jadi so ini adalah kemahiran yang ada dalam kajian kes yang saya boleh relatekan dalam kajian kes, kan. Seperti kemahiran refleksi perasaan, kemahiran konfrontasi, kemahiran meminta penjelasan, kemahiran dorongan minima, kemahiran pendedahan kendiri, kemahiran mendengar, menyoal, kemahiran merumus, kan. Ada rumusan besar, rumusan kecil, parafrasa, lepas tu ada konfrontasi, meminta penjelasan. Jadi kemahiran-kemahiran ini, kalau kaunselor bijak menggunakan segala kemahiran ini, maka dapat membantu klien dalam melihat apa yang patut klien lakukan dan melihat jalan penyelesaiannya sendiri. Jadi dalam kajian kes ini, so menggunakan kemahiran-kemahiran yang ada ini, kaunselor bolehlah membantu klien lah ke arah yang lebih jelas supaya klien nampak dan tidak berlakunya konflik ini berpanjangan. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang baik itu semuanya daripada Allah. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syabir Arif, memegang kad I18102672. Dan bahagian saya pula adalah mengenai refleksi kajian. Apa yang boleh saya kongsikan, apa yang boleh saya katakan, saya dapat bahagikan kepada dua, iaitu perasaan dan juga pemikiran. Untuk poin yang pertama mengenai perasaan adalah merasa simpati apa yang berlaku untuk kehilangan bapa mertua si isteri. Sebabnya dah hasil percintaan si isteri yang bapa mertuanya sudah 8 tahun mengalami stroke, dan kemudian setelah setahun berumah tangga, kemudian baru bapa mertuanya meninggal dunia. Apa yang boleh saya katakan sebabnya merasa simpati ni, si isteri kurang dapat meluangkan masa bersama bapa mertuanya. Poin keduanya adalah perasaan kecewa seorang isteri yang tidak mendapat privasinya sendiri, malah kurang mendapat sokongan moral yang secukupnya dari si suami. Sebabnya isteri yang tidak mendapat privasi ini sebab sikap ibu mertuanya yang ingin menagih kasih sayang dari anaknya. Dari hasil penceritaan si isteri, yang si ibu mertua kerap menoleh ke arah bilik si isteri itu sendiri, yang membuatkan si isteri ni tak rasa senang duduk. Maksudnya si isteri ni inginkan kata bila dah duduk dalam bilik sendiri mestilah nak santai-santai duduk, ataupun
nak meluangkan masa bersama si suami, ada masa me time bersama dengan si suami, masa kata bergurau sendiri bersama si suami. Tapi ibu mertuanya pula suka mengganggu, tak nak mengganggu, dia suka ulang-alik ke dalam bilik, lepas tu duduk dalam bilik duduk di bilik si isteri tu. Dekat situ si isteri dia mengharapkan ibu mertuanya faham akan kata keadaan si isteri yang nakkan privasi sendiri. Sebabnya ibu mertua yang suka ulang-alik ke bilik ni, kalau ada kata ketuk pintu, sebelum masuk tu ketuk pintu, tak apalah, ada outside juga. Tapi si ibu mertuanya terus masukkan bilik si isteri tu tanpa ada ketuk pintu. Itu yang membuatkan si isteri tu rasa kurang privasi. Kemudian bila setelah si isteri tu lepas mandi nak pakai baju pun, ibu mertuanya suka intai dalam bilik, intai bilik dia. Lepas tu bila nak bergurau sendiri dengan si suami, si ibu mertua pula kacau masuk dalam bilik. Dia boleh saya katakan. Kemudian kalau mendapat sokongan moral dari si suami ni, bila isteri tu kecewa, apa yang tindakan dari si suami tu hanya bagi support dari kata iyakan je lah tu, apa maksudnya si suami tak support yang berbincang dengan ibu mertua sendiri atau dengan mak dia sendiri. Sebabnya apabila seorang, bukanlah nak kata menderhaka kepada maknya, tapi kalau boleh si suami tolonglah macam ada selotok dengan mak dia sendiri, tolong minta berkata macam minta jangan mengganggu, minta si suami cakap dengan mak dia, kalau boleh bagi selotok lah, senang cerita lah macam tu. Sebab bagi selotok, sebab tak ada kurang sokongan moral. Sebab tu si isteri sampai rasa sangat kecewa, sebab sampai nak jumpa dengan kaunselor, minta berbincang macam mana nak bagi pendapat. Dan untuk poin pemikiran pula, poin yang boleh saya katakan, poin pertama dia merasakan bahawa ibu mertua yang mahukan perhatian kerana kehilangan suami tercinta akibat penyakit strok. Sebabnya ibu mertuanya menjaga suami yang sedang strok selama 8 tahun. Kemudian waktu tu pula anaknya sambung belajar ke universiti. Sebab tu ibu mertua tersebut dia terasa sunyi dan tak ada siapa nak borak. Sebab bila suami yang strok ni, dia kurang untuk berborak. Dan kemudiannya ibu mertua yang menjaga suami yang strok ni pula, dia kena kerja lebih sikit untuk dapatkan hasil sumber makanan ataupun sumber kewangan. Dan poin yang kedua ni pula, suami perlu memberikan sokongan yang lebih kepada isteri. Selain pada memberikan sokongan, kata-kata semangat, suami kena bagi kira support yang lebih kepada si isteri, supaya si isteri tak ada rasa nak sampai rasa nak fed up, untuk kata disebabkan ibu mertua dia nak tinggalkan keluarga tu. Si suami dia kena bagi sokongan yang lebih kepada si isteri tu, supaya bagi dia macam anggap ni ujian yang kata sampai tahap kalau kita buat, kita akan dapat hasil dia. Sebabnya bila kita semakin tua, mestilah kata orang, bila kita makin tua, kita akan seperti rasa kebudak-budakan. Sebab itulah ibu mertua dia kerap macam nakkan perhatian daripada seorang anak dia. Sekian dari itu saja daripada kumpulan kami. Segala salah silap datangnya dari kami sendiri. Yang baik itu daripada Allah. Sekian, terima kasih.